Shell baru mengumumkan mereka akan tutup 1,000 stesen minyak dan menggantikannya dengan 200,000 titik pengecaj EV menjelang tahun 2030. Peralihan ini tidak berlaku secara tiba-tiba. Jadi jom kita tengok dengan lebih mendalam konteks sejarah, keadaan semasa infrastruktur pengecasan global, strategi Shell dan landscape pengecasan EV di Malaysia. Stesen pengecasan EV awam yang pertama sebenarnya muncul pada akhir tahun 1990-an, terutamanya di California dan di Jepun. Tapi pertumbuhan tetap perlahan selama 10 tahun kerana model yang terhad, kos bateri yang tinggi menghalang pemilikan EV secara meluas. Titik perubahan muncul sebenarnya pada pertengahan tahun 2010 dengan kebangkitan Tesla dan kenderaan elektrik jarak jauh. Sejak tu infra pengecasan global telah mengalami pertumbuhan yang agak signifikan. Menurut laporan IEA ataupun International Energy Agency 2023, jumlah titik pengecasan awam seluruh dunia mencapai lebih daripada 13.8 juta pada tahun 2022. Ini AC campur DC lah, mencerminkan satu peningkatan tahunan sebanyak 49%. Pertumbuhan ini dijangka akan dipercepatkan lagi dengan ramalan menjangkakan lebih 300 juta titik pengecasan awam akan ada pada tahun 2030. Hakikatnya pertumbuhan infra pengecasan global masih tidak sekata. Negara maju seperti Eropah dan China mendahului dengan rangkaian yang luas dan memberi tumpuan kepada pengecasan pantas DC. Kawasan membangun macam Asia Tenggara ni masih lagi ketinggalan. Infra pengecasan EV Malaysia masih pada peringkat awal. Sampai 2023, kita mempunyai lebih kurang 1,000 pengecaj. Ini campurlah AC dengan DC, tertumpu di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Walaupun kerajaan telah melaksanakan insentif untuk merangsang penggunaan EV, termasuk pelepasan cukai dan rebate, rangkaian charge ini masih perlu diperluaskan dengan ketara untuk menyokong penggunaan EV yang lebih meluas yang kita nampak sedang membangun dengan begitu pantas. Keputusan Shell untuk mengubah stesen minyak menjadi pusat pengecasan EV adalah langkah strategik yang tak dapat dielakkan. Rangkaian global kedai minyak mereka menawarkan tapak strategik yang sedia ada untuk memasang titik pengecaj yang berdaya saing yang kompetitif. Mereka juga mengakui pentingnya keselesaan dan lepas ini dia punya tempat pengecaj akan ada macam kedai minyak lah, kedai dan juga ada restoran. Walaupun Shell memiliki antara rangkaian stesen minyak terbesar di dunia, dia orang menghadapi saingan seperti syarikat-syarikat minyak lain yang menghadapi persaingan daripada new players. Contohnya Tesla. Tesla dengan rangkaian EV supercharger ataupun supercharger yang terbesar di dunia ni memang tidak dapat dielakkan, semua orang kena bersaing dengan dia lah, terutama sekali bila Tesla dah buka dia punya charging point dia kepada jenama-jenama lain. Selain itu, Shell juga perlu bersaing dengan upstart seperti ChargePoint dan EVgo dan juga ada Electrify America di Amerika Syarikat yang dah lama berada di pasaran. Yang penting sekarang ialah usaha sama antara kerajaan dan swasta untuk mencipta rangkaian pengecasan global yang kukuh dan mudah diakses. Shell punya langkah ni menunjukkan peralihan dah mula berlaku. Sebelum Shell membuat pengumuman ini, BP pada tahun lepas telah mengumumkan mereka akan membeli 100,000 pengecaj pantas daripada Tesla untuk rangkaian pengecaj mereka di Amerika Syarikat. Jadi 1,000 pengecaj tu bukan benda yang sikit, adalah satu yang banyak, dan ini akan membantu mereka untuk menjadi salah satu player yang signifikan. Dan di dalam masa-masa yang akan datang di Malaysia, kita akan melihat bagaimana usaha kerajaan yang menggalakkan penggunaan EV dan juga pembangunan infra pengecasan akan menjadikan mungkin kita akan mempunyai rangkaian pengecaj EV yang agak elok juga dalam tempoh yang akan datang. Korang rasa bila EV akan menjadi commonplace kat Malaysia ni? Aku rasa antara 2026 hingga 2028 lah, antara period macam tu. Boleh tolong letak komen korang kat bawah. Komen Malaysia, komen Prima. Kita jumpa lagi, insyaAllah.